Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an? Alhamdulillah ana huna bi khair. Atamanna lakum bisihah wal afiyah. Insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam kelas PDPC online bersama Ustaz Syamil Al-Ashraf, USA. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang tajuk Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Apa makna inna wa akhawatuha? Apa yang dimaksudkan dengan inna wa akhawatuha? Yang sebelum ni kalau lihat inna ni dah tahu maksud dia. Wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya. Inna maksudnya sesungguhnya, dan saudara-saudaranya. Apa yang dimaksudkan Ustaz? Jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay. Inna wa akhawatuha terdiri daripada 6 saudara. Dia ada 6 saudara. Kenapa Ustaz dia letak inna, dia tak letak saudara-saudara lain? Sebab inna ni adalah core dia punya core untuk saudara-saudaranya. Mungkin juga dia lebih senang nak ingat. Sebab tu dia letak inna wa akhawatuha. Ada lagi bab lain yang kita akan belajar, iaitu kana wa akhawatuha. Tapi hari ini kita akan fokuskan inna wa akhawatuha sahaja. Okey. Kenapa Ustaz panggil saudara? Boleh jauh tak letak adik-beradik ke, sepupu sepapak ke, tapi Ustaz letak wa akhawatuha maksudnya saudara. So dia ada relation. Dia ada relation dengan inna. Okey, jom kita lihat apa saudara-saudara inna ni. Yang pertama inna lah. Okey, satu kita masuklah. Okey, yang kedua anna. Yang ketiga ka'anna. Yang keempat lakinna. Kelima laita, dan yang terakhir adalah la'alla. Dia ada 6 saudara inna. So apa yang maksudnya inna? Inna yang maksudnya sesungguhnya ataupun menegaskan. Sama juga maksud dengan anna. Ka'anna maksudnya seakan-akan. Lakinna maksudnya tetapi. Laita maksudnya seandainya. Dan la'alla maksudnya semoga ataupun agar. Okey, ni adalah saudara-saudara inna. Sebab tu kita panggil inna wa akhawatuha. Apa yang nak kita belajar tentang ini? Okey, jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, bila kita belajar tentang inna wa akhawatuha, kita kena tahu asas dan kaedahnya. Okey, jom kita lihat. Inna wa akhawatuha dikenali sebagai virus. Okey, sebab apa Ustaz cakap perkataan virus? Sebab sekarang ni kita dilanda virus corona. So Ustaz cuba terapkan inna wa akhawatuha sebagai satu virus. Kenapa? Kerana bila perkataan ini masuk, akan mengubah baris perkataan lain. Bila perkataan inna wa akhawatuha ni masuk dalam ayat, dia boleh mengubah baris perkataan lain. Sebab tu virus, bila dia masuk je, dia terus boleh jangkit perkataan-perkataan lain dalam ayat. Okey, yang pertama, kaedah yang pertama adalah mubtada' menjadi isim huruf. I'rabnya menjadi mansub. Okey, dan yang kedua adalah khabar menjadi khabar inna. I'rabnya menjadi marfu'. Ustaz, apa maksudnya kaedah pertama, kaedah kedua ni? Mubtada', khabar, yang sebelum ni awak dah tahu mubtada' dan khabar je. Kenapa menjadi isim huruf? Kenapa menjadi khabar inna? Lepas tu ada i'rab dia pula. So yang ni adalah kaedah dia saja. Ni dekat bawah ni Ustaz Ustaz buat table untuk mubtada' dan khabar. Okey, jom kita pergi ke slide seterusnya. Awak akan faham detail tentang kaedah dia. Okey, so kita kena tengok contoh. Bilanya bahasa Arab ni kita tak boleh faham gitu je, tapi kita kena tengok contoh. Contoh yang pertama adalah at-talibu nasyitun. At-talibu nasyitun, yang bermaksud pelajar lelaki aktif.
Okey, so seperti mana yang kita tahu, at-talibu bermaksud pelajar lelaki dan dikenali sebagai mubtada. Nasyitun bermaksud aktif dan dikenali sebagai khabar. Okey, kat mana inna wa akhwatuha ni Ustaz? So kita pergi tengok kat bawah dia. Okey, kalau kita tambah inna wa akhwatuha, kita tambah inna dekat depan dia. Inna taliba nasyitun. Inna bermaksudnya sesungguhnya ataupun diberi penegasan. Kata penegasan. Apa yang berubahnya kat sini? Bila awak tengok berubahnya adalah baris. Cuba awak tengok huruf belakang dia. At-talibu akan jadi taliba. Nasyitun. Okey, nasyitun sama. Nasyitun sama. Okey. Kita tengok inna at-taliba nasyitun, yang berbezanya adalah baris dia. Kenapa berubah baris? Sebab kita letak inna wa akhwatuha. Sebab inna ni adalah termasuk dalam inna wa akhwatuha. Tak kisah awak letak anna ke, awak letak ka'anna ke, letak la'alla ke. Kalau ada je huruf inna wa akhwatuha, baris selepas itu automatik akan berubah. Automatik akan berubah. So sebelum ni awak tengok at-talibu nasyitun. Bila letak inna akan jadi inna at-taliba nasyitun. So at-taliba ni dikenali sebagai isim inna dah. Kenapa isim inna? Sebab inna dah masuk dalam ayat dia. Dia dah berjangkit dah kat sini. So isim inna kalau i'rabnya masuk dan nasyitun dikenali sebagai khabar inna. Dia tak jadi khabar biasa dah, jadi khabar inna sebab inna dah masuk. So dikenali i'rabnya sebagai marfu'. Kita tengok contoh yang kedua iaitu Maryamu jamilatun. Tadi lelaki. So Maryamu jamilatun yang bermaksud Maryam yang cantik. Yang ini adalah perempuan. So ini adalah perempuan. Okey. So bila kita letak inna, ni Ustaz bagi contoh inna je. Kalau nak letak ka'anna ke, la'alla ke, pun sama juga kaedah dia. Tapi Ustaz letak inna. Inna Maryama jamilatun. Yang bezanya bila letak inna, Maryamu akan jadi Maryama. Ustaz kenapa Ustaz? Sebab dia virus. Letak inna je, kena tukar perkataan selepas itu. Maryama jamilatun. Jamilatun tak payah tukar, dia sama. So dikenali sebagai khabar inna marfu', dan Maryama dikenali sebagai isim inna, iaitu masuk dalam kategori i'rab dia. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh saudara lain. Saudara lain tu saudara inna lah, saudara inna. Tak dia awak tengok inna je, Ustaz bagi contoh inna. Jom kita tengok saudara lain pula. Contohnya anna. Anna, kita tahu mubtada dan khabar imtihanu qaribun. Bila kita letak anna kat sini, apa yang berubah? Okey, alim tu anna imtihana. Tengok. Imtihanu akan jadi imtihana. Kenapa? Sebab letak anna. Letak je anna, terus kena tukar. Ka'anna pula sama juga. Ka'anna al-kitabah al-ustad. Seolah-olah buku itu seperti guru. Dan lakinna, okey, asasul qadim, okey. Maksudnya dia letak ayat lakinna al-baitul jadi, lakinna asasal qadimu. Yang bermaksud rumah itu baru tetapi perabotnya lama. Tapi yang bezanya tengok asasul qadim, bezanya asasa. Kenapa asasa Ustaz? Sebab ada lakinna di sebelahnya. So lakinna ni sebagai inna wa akhwatuha lah. So apa-apa yang masuk dalam ayat, iaitu inna wa akhwatuha masuk dalam ayat, dia terus automatik akan jadi berubah barisnya. Yang pertama sekali Allahu Ghafurun ni innallaha ghafurun. Tengok Allah dia berubah baris sebab ada inna wa akhwatuha. So ingat ada 6 saja saudara ni. Ada 6 saja saudara ni. So lepas apa? Lepas inna wa akhwatuha, perkataan sebelahnya mesti baris atas. Mesti baris atas. Kita tengok i'rab dia. Okey, i'rab ni adalah peringkat yang lebih tinggi daripada tadi. Tadi asas dan kaedah. Bila kita letak i'rab inna wa akhwatuha, yang asasnya kita kena tahu, iaitu isim inna dan khabar inna. Isim inna dan khabar inna ada 2 saja i'rab. Tapi bila kita tengok ayat,
bermacam-macam ayat lah ada. Sebab apa? Sebab ada kita masukkan musanna, jamak. Sebab tu dia akan boleh berubah. So yang paling penting adalah kita tengok kaedah asal dia, iaitu isim inna dan khabar inna. Okey, isim inna memang dalam keadaan maksudnya baris atas, dia ada terpecah kepada 3 kategori. Ni bergantung kepada ayat yang awak buat. Al-Fatahah, Al-Kasrah, wa Al-Ya dan Al-Ya. Kita tengok ayat dan kita boleh buat kesimpulannya. I'rabnya untuk isim inna ada 3, dan kita tengok untuk khabar inna ada 3 juga, iaitu dhammah, alif wa al-waw. Al-waw. So ada 3. So benda ni je yang kalau nak buat i'rab, benda ni je awak kena ingat. So tak payahlah ingat benda-benda lain, benda-benda lain, sebab yang 3 ni dia dah bagi spesifik. Okey, ni Ustaz bagi contoh dekat bawah ni. Ta'allamtu anna arda mutaharrika. Saya tahu bahawa bumi ini bergerak. Anna ni maksudnya yakin, maksudnya kata penegasan. Okey, apa kita nak buat i'rab untuk anna? Sebelum ni kita tahu inna, anna tu inna wa akhwatuha. Kalau i'rab dia macam mana? Okey, i'rab dia adalah harfun taukid. Ustaz, kenapa letak harfun taukid pula? Tak pernah dengar Ustaz. Sebab apa? Sebab harfun taukid ni adalah huruf yang kuat, menguatkan ataupun menegaskan. Sebab tu dalam i'rab dia harfun taukid. Dan yang kedua, al-arda kita i'rabkan sebagai ismun inna. Macam biasalah kaedahnya, ismun inna mansubun sebab baris atas, bil fathah. Okey, fathah baris atas, az-zahirah ala akhir. Dan mutaharrikah kita i'rabkan sebagai khabar inna marfu'un. Kenapa marfu'un? Sebab dia baris depan bidhammah. Okey, dhammah baris depan, az-zahirah ala akhir. Okey, ini adalah contoh i'rab. I'rab untuk inna wa akhwatuha. Kalau masuk inna je wa akhwatuha, macam mana nak i'rab? Okey, i'rabnya yang ini adalah asasnya. So kena ingatlah harfun taukid. Kalau inna wa akhwatuha, i'rabnya harfun taukid. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang ni adalah tamrin inna wa akhwatuha, iaitu Ustaz letak latihan lah untuk awak jawab. Tak semestinya kita belajar tapi latihan tak buat, kosong juga. Kita tahu tapi tak buat latihan, kira macam kosong juga. So Ustaz letak juga dalam slide ni, iaitu tamrin inna wa akhwatuha. Okey, masukkan inna wa akhwatuha dalam ayat, kemudian tuliskan semula di ruangan berserta baris ni. Kita letak inna wa akhwatuha dalam ayat, lepas tu kita kena ubah barisnya. Kita kena ubah barisnya. Contoh yang pertama, anna ta'allamtu anna al-arda al-mutaharrikah. Okey, dia bagi tempat kosong dulu, tapi dia tak bagi baris. Dia tak bagi baris tu, kita kena buat baris lah. Lepas anna, confirm lepas ni baris atas, dan mutaharrikatun baris marfu, baris depan. Okey, yang ni lakinna pun dia tak letak baris. Apa baris yang kita nak buat? Al-waladu mu'addabun lakinna. Okey, bila lakinna jadi al-walada qabihun. Al-walada qabihun. Dia tak letak baris. Yang ni inna. Biasanya inna ni dia ada di awal ayat. Jarang kita tengok bukan jarang, tak pernah pun kita tengok di belakang ayat. Inna ni sesungguhnya benda yang kuat, so kena letak di depan ayat. Kalau anna baru di tengah-tengah ayat. Kalau inna di depan ayat. Contohnya inna, okey, dia bagi asadu al-muftarisun. Bila kita letak inna akan jadi asada muftarisun. Akan jadi asada muftarisun. Sama juga buatlah latihan ni, inna ka'anna laita wa la'alla. Okey. Okey, alhamdulillah, khalas. Jadi kita tengok khalas. Syukran li musyahadatikum, syukran katsira. Terima kasih kerana menonton channel ini, iaitu kita belajar inna wa akhwatuha.
Syukran katsira wa jazakallahu khairan katsira. Bitaufiq wan najah fil imtihan ya tullab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.